Tapi YB seolah-olah menidakkan realiti bahawa sampai ke hari ni akan ada, there's a core, ada asas dalam sesebuah parti, termasuk DAP, yang menjadi tempat luahan supaya ada perubahan besar dalam fundamental Malaysia. YB tak boleh nafikan, di kalangan ahli YB, akan ada yang tak suka dengan status Bumiputera. Are you denying yang ada kelompok begitu? Memang ada. Saya tak deny. Okay, saya tak deny. Memang bahawa dalam setiap parti ada dia punya hardcore dia. Ada kumpulan-kumpulan yang mungkin dia rasa nak sesuatu yang paling ke ekstrim ataupun yang paling maksima. Pendekatan yang paling maksima ataupun line yang paling maksima. Tetapi sebagai sebuah mainstream parti, suka tak suka kita kena ambil satu jalan pertengahan atau more centrist approach. Saya rasa semua parti yang nak menjadi mainstream ataupun nak menjadi part of the government, you have to come to mainstream. You have to come to the centre. PAS pun kadang-kala dia juga akan mengambil pendekatan sebegitu. Apabila mereka nak pergi ke jalan pertengahan ataupun menerima realiti bahawa nak jadi kerajaan, part of the government, you have to have the support of everyone. Dan like it or not, dia kena juga ke arah yang lebih pertengahan sedikit. Tapi macam mana YB sebagai Setiausaha Agong dalam DAP ni, mungkin untuk pendengar dan penonton keluar sekejap, dalam DAP dia punya hierarki lain sikit. Dia punya orang kanan dari segi management of the party adalah Setiausaha Agong, bukan pengerusi dia. Jadi Setiausaha Agong adalah bos lah. Sebagai Setiausaha Agong, bagaimana YB dapat kontrol keadaan tersebut? Sebab tadi Syaril tanya soalan, ada ahli yang masih lagi berpegang kepada mungkin pandangan yang lebih chauvinis, apa yang kita panggil chauvinis dululah. Tetapi kadang-kadang bukannya ahli saja yang Muhammad, kadang-kadang pemimpin. Sometimes topeng tu dia slip, topeng moderate tu dia slip, dan mungkin akan ada orang kata ini muka sebenar DAP. Contoh, saya bagi contoh ya. Bila ada cadangan daripada seorang pemimpin kanan dalam DAP, ahli parlimen, Ngku Ham, berkenaan dengan jawatan kuasa melihat kepada undang-undang syariah, dia cadangkan supaya ada bukan Muslim dalam jawatan kuasa tersebut. Sedangkan dia tahu sensitivity, tapi dia nak juga press benda tu. Ataupun Ngah Komeng, dia tahu sensitivity Kampung Baru Cina, dia nak juga benda tu dicadangkan sebagai UNESCO. Kita tak nak bincang the merits of the case lah. Tetapi how do you handle bila benda tu jadi? Lepas tu you have to put main firefighter. Kena padam api yang telah pun mula nak sebar tu. Itu antara peranan pemimpin lah. Jadi firefighter tu memang dari segi menjadi ketua parti, you have to have that role. Okay? Dan you perlukan kesabaran dan juga keupayaan untuk memainkan peranan itu sebagai pemimpin, terutamanya dalam konteks DAP. Sebab memang betul dalam 2 tahun saya menjadi Setiausaha Agong, terutamanya dalam setahun yang lalu ini, di part of the government, memang banyak juga keadaan di mana saya perlu memainkan peranan sebagai firefighter. Dalam kes Ngku Ham, saya perbetulkan immediately. Okay? Saya call dia kata ini sesuatu yang tak betul sebab your context was wrong. I call Menteri Agama, saya tanya apa konteks dia, apa peranan jawatan kuasa ini, dan I faham ini datang daripada MKI, bukannya daripada government. Ngku Ham mengingat, dia merasakan bahawa itu adalah jawatan kuasa untuk nak membina perlembagaan, okay? nak menasihati kabinet. Jadi perlu ada pandangan berlainan. Tapi saya kata itu tidak, ini melibatkan MKI, bukannya melibatkan kabinet. Jadi itu diperbetulkan dan dia pun menarik balik dan memohon maaf. Jadi bagi saya yang pertamanya, kita kadang-kadang pemahaman ataupun mungkin pandangan pemimpin yang berlainan, dia ada pendekatan yang berlainan. Dia nak menunjukkan mungkin ada pandangan mereka sendiri. Juga ada mungkin kebimbangan bahawa kalau dia tak bersuara, mungkin dia takut bahawa dikatakan bahawa dah lupa kepada base mereka, base kita. Ataupun melupakan kepada suara kepada mungkin bukan bumi ataupun bukan Melayu. Yang di mana ada ramai juga mengharapkan bahawa DAP menjadi suara kepada kadang-kadang apa-apa isu yang melibatkan kepentingan. Memang saya kata tak menjadi masalah untuk kita bersuara. Tetapi dalam pendekatan macam mana nak kita membawa isu ataupun bagaimana kita nak articulate isu itu untuk supaya difahami bahawa where are we coming from. Sebab kadang-kadang cara kita menangani sesuatu isu itu mungkin dalam konteks kaum yang pelbagai dalam negara kita ni tak memahami. Apabila sesuatu kenyataan dibuat itu macam itu, dia akan ada ke arah pemikiran yang lebih kritikal.